Okay, so Assalamualaikum semua sekali lagi. Terima kasih lah atas kehadiran semua. Okay, so kita sambung. Okay, so soalan 7 ni kita belajar bab soalan 7 ini kita juga belajar dalam bab 7. Dalam bab 7 tajuk dia adalah keelektrikan dan kemagnetan. Cas, semua benda ada cas. Okey. Awak biasa dengar benda yang bercas positif. Kita selalu dengar benda ada cas negatif. Kita selalu dengar benda tu adalah neutral. Tiga keadaan ni. Okey, so bila saya sebut positif, bila saya sebut negatif, bila saya sebut neutral, adakah bermaksud benda itu tidak mempunyai cas? Contoh macam neutral, kita kata neutral. Adakah bermaksud benda itu tidak mempunyai cas? Tak. Bila saya sebut neutral, benda itu masih lagi mempunyai cas. Beza dia adalah bilangan cas dia tadi. Kalau dia bercas positif, bermaksud dia mempunyai proton yang lebih. Kalau benda itu bercas negatif, bermaksud dia mempunyai elektron yang lebih. Tapi kalau dia bercas neutral, bermaksud dia mempunyai bilangan proton dan bilangan elektron yang sama banyak. So bermaksud walaupun dia neutral, barang itu ataupun objek itu masih lagi mempunyai charge. Bezanya adalah bilangan dia sama banyak. So awak bila kita sebut ni, saya sebut tadi awak akan berkenalan dengan proton. Awak berkenalan dengan elektron. Dan awak berkenalan dengan proton, elektron dan neutron. Ada tiga bila kita belajar. Proton, elektron dan neutron. Proton ni kalau kata saya ambil zarah tu, saya besarkan rupa zarah tu, awak akan nampak di tengah-tengah ni ada nukleus. Di tengah-tengah tu ada nukleus dan di tengah-tengah ada nukleus dan di luar dia tu mengorbit nukleus tadi. Ada benda yang bergerak secara rawak bebas, yang mana kita katakan sebagai E. Biasa kita akan buat E. E ni bermaksud dia duduk dekat luar. Bahagian luar ni, ini adalah elektron. Elektron. Dia bergerak macam mana bumi bergerak mengelilingi ataupun bumi mengorbit matahari. So dalam kes ni, di tengah-tengah ni adalah nukleus ni. Di tengah-tengah ni adalah nukleus. So luar ni adalah elektron. Elektron ni dia bergerak bebas. Dia bergerak bebas mengelilingi nukleus tadi. So elektron ni dia bercas negatif. Dekat nukleus ni dia ada dua benda. Dekat nukleus ni ada dua benda, iaitu proton. Dia ada proton dan dia ada neutron. So proton dia bercas positif. Neutron ni dia tak ada cas lah. Neutron ni dia neutral. Nama neutron ni dia neutral. So ini yang berlaku. Ini dalam satu kita kata zarah tadi. So apabila contohnya awak ada dua objek, contohnya awak ada dua objek yang berbeza, awak gosok dia. So awak gosok dia. So bila awak gosok dia tadi, maka dia akan berlaku satu benda, iaitu elektron dia akan bergerak. Elektron ni akan bergerak. Sama ada, katakan ini bahan, kata ini satu bahan dan ini satu lagi bahan. Kata ini bahan A dan ini bahan B. So bila awak gosok, asalnya dalam ni dia adalah neutral. Bila saya sebut neutral, bermaksud charge dia adalah sama banyak. Kita katakan charge dia sama banyak. Yang ini pun sama juga, dia neutral. Bilangan charge dia adalah sama banyak. Sebab tu dia neutral. So bila awak gosok, apa yang berlaku? Elektron akan bergerak. Elektron akan bergerak. Contohnya, elektron daripada B ni akan pergi ke A. Dua elektron daripada B ni akan pergi dekat A. So bermaksud A ni telah menerima dua elektron. So bermaksud A ni telah menerima dua elektron. Jadi bila A ni telah menerima dua elektron, jadi apa yang berlaku dekat A? A sudah ada dua lebihan elektron. A ni telah ada dua lebihan elektron. Manakala B ni telah kurang dua elektron. Boleh?
So, bila A ni telah lebih elektron, bermaksud dia telah lebih 2 cas negatif. Jadi, A ini kita katakan dia sudah bercas negatif. B pula, dia dah hilang 2 elektron. Bila dia hilang 2 elektron, apa yang lebih? Lebih dia adalah cas positif. So, kita katakan B ini adalah cas positif. Ini yang kita cerita pasal elektrostatik. Okay. So, soalan 7 ni dia kata, Anaki menjalankan satu penyiasatan untuk mengukur arus elektrik. Ini soalan dia. Untuk mengukur arus elektrik dalam suatu kereta. Dia menggunakan sel kering, mentol, wayar penyambung, switch, emitter dalam penyiasatannya. So, dia gunakan sel kering. Untuk menghasilkan arus elektrik, dia mesti ada sumber tenaga dia. Dalam bab 7 ni juga awak belajar pasal tenaga. Tenaga ini adalah keupayaan awak untuk membuat kerja. Keupayaan sesuatu objek untuk menjalankan kerja. Jadi untuk awak ada tenaga tadi, sumber tenaga dia adalah sel kering. Untuk awak memerhatikan sama ada dalam litar tadi ada arus ataupun tak ada, kita gunakan mentol dan juga emitter. Mentol awak nampak dia menyala. Mana kalau ada arus dalam litar, maka mentol akan menyala. Kalau ada arus dalam litar, maka emitter tadi akan menunjukkan bacaan. So dia katakan, dia kata nyatakan maksud arus elektrik. Dia tanya awak arus elektrik. Saya explain ke awak tadi pasal elektrostatik. Sekarang ni dia tanya awak arus elektrik. So daripada elektrostatik ni, daripada apa yang saya cerita ke awak, proton, neutron, elektron, proton tidak boleh bergerak. Proton tidak boleh bergerak. Yang bergerak hanyalah elektron. So arus itu kalau kita sebut sungai, kalau kita sebut sungai, contohnya sungai itu adalah air yang mengalir. Jadi kita panggil arus sungai. Arus sungai. So kita katakan benda yang mengalir. Arus ni adalah benda yang mengalir. So bila kita sebut arus elektrik, apa benda? So bila kita belajar bab elektrik ni, awak akan berkenalan. Saya dah explain dah ke awak itu hari sebab kita pernah bincangkan soalan ni dalam ulang kaji kita yang pertama dulu. Kita akan berjumpa dengan pertama, kita akan jumpa dengan arus. Pertama terjumpa dengan arus. Yang kedua, kita akan kenal dengan voltan. Yang ketiga, kita berkenalan dengan rintangan. Ini 3 benda ni. Bila kita belajar elektrik, kita akan berkenalan dengan 3 benda ni. So, apa itu arus? Apa itu voltan? Apa itu rintangan? So, saya tak nak cerita lagi arus sebab dia tanya awak kat sini ni. Apa maksud arus? So bila ada 3 benda ni, dia berkait rapat ni antara 3 ni. Magnitude. Saya sebut magnitude. Magnitude ni adalah nilai. Magnitude ni adalah nilai yang boleh diukur. Saya rasa kita dah belajar dah. Saya dah sebut dah kat awak dulu. Bila kita belajar pasal daya. Daya ni adalah daya ni dia mempunyai 2 benda. Pertama, dia ada magnitude. Kedua, dia ada arah. Itu kita sebut daya. So saya sebut dah, explain dah ke awak apa itu magnitude. Magnitude ni adalah nilai dia. Jadi kalau salah satu nilai di antara 3 ini berubah, contoh nilai rintangan berubah, maka 2 lagi akan berubah. Kalau kata magnitude arus ini berubah, maka voltan dan rintangan juga akan berubah. Salah satu berubah, 2 lagi akan berubah. Dia ada perkadaran dia. So voltan ini adalah beza upaya antara 2 titik. So menyebabkan berlakunya pergerakan arus. Berlakunya pergerakan arus. Arus elektrik. Kalau saya sebut arus elektrik, arus elektrik bergerak daripada positif ke negatif. Kena jelas. Kena jelas. Berdua benda yang berbeza. Kalau saya kata elektron bergerak dari mana? Elektron itu adalah bercas negatif. Dia akan bergerak ke cas positif. Dia akan bergerak daripada negatif ke positif. Tapi kalau saya kata arus elektrik, dia mengalir daripada positif ke negatif. Boleh? So rintangan pula. Kita dah kata voltan. Voltan ni adalah beza upaya antara 2 titik. Rintangan ni pula adalah keupayaan. Keupayaan konduktor. Ataupun
kalau saya sebut konduktor ni, benda yang boleh mengalirkan elektrik. Okey, apa saja yang boleh mengalirkan elektrik, kita panggil dia sebagai konduktor. Okey, so rintangan ini adalah keupayaan konduktor tadi untuk menghalang ataupun untuk menghadkan pergerakan arus elektrik. Okey, so bila saya sebut voltan, bila sebut rintangan, secara langsungnya, secara tak langsungnya sebenarnya saya dah sebut pasal arus. Okey, soalan ni ada yang dah jawab ke? Boleh tak saya tahu? Arus elektrik tu apa? Arus elektrik ni kadar pengaliran elektrik. Kadar pengaliran cas elektrik boleh ke? Kadar pengaliran cas elektrik. So inilah jawapan dia. So memang ayat ni ayat dalam buku teks dan memang ayat skema. Memang itu jawapannya. Okey. So ini betul jawapan Faik tadi betul So terima kasih Faik So kadar pengaliran cas elektrik. So 1 markah. Okey. So nyatakan unit bagi arus elektrik. Dia kata unit bagi arus elektrik. So awak kena faham pula. Okey. So bila saya sebut arus, ini adalah arus. Ini adalah voltan. Okey, ini adalah rintangan. Okey. So ini nama dia. Ini adalah nama dia. So kadang-kadang saya tak nak tulis panjang-panjang macam ni. Saya tak nak tulis panjang-panjang ni. So arus biasanya kita bagi dia simbol. Kita bagi dia simbol dengan simbol I. Ini simbol bagi arus. Voltan, simbol dia adalah V. Simbol dia adalah V. Rintangan, simbol dia adalah R. Tu. Okey, tapi dia tanya awak sekarang ni adalah unit. Dia tanya awak adalah unit. So jangan bertukar So kalau arus unit dia adalah kalau arus kita guna dia, kita ukur dia guna unit ampere. Okey. Arus. Kalau voltan, unit dia adalah volt. Okey, dan kalau rintangan, unit dia adalah ohm. Itu. Okey, jadi ampere dia ada simbol dia pula. Simbol bagi ampere adalah A huruf besar. Okey, simbol bagi volt V huruf besar. Okey, dan simbol bagi ohm adalah omega, simbol tu. Okey, jadi awak jangan bertukar Kalau dia kata nyatakan unit bagi arus elektrik, awak bukan saya nak I ni, bukan. Saya nak yang ini. Okey. So saya dah tolong jawab dah untuk awak. So unit dia apa? Unit dia adalah ampere. Okey, ataupun A. Tu. Okey, boleh. Ini simple je ni. Ini memang simple sangat-sangat ni. Soalan yang orang kata apa? Straightforward. Okey, soalan ini adalah soalan straightforward. Okey, ada soalan tak sampai sini? Boleh tanya tak? Ada. Tak ada Okey. 7B. Kita tengok 7B pula. Okey, Anaki memasang litar seperti rajah 7.1. Ni Anaki ni yang mau pelajar lah So dia dah pasang litar seperti rajah 7.1 ni. Okey. Litar itu dihidupkan dan bacaan emitter direkodkan. Okey, awak tengok Awak tengok kat atas ni pun dia kata emitter. Okey, dekat bawah ni pun sebut emitter. Okey. Kemudian dia mengulangi penyiasatan dengan menggunakan 2 dan 3 sel kering. Okey, dia tambah mula-mula dia tambah 2, lepas tu dia tambah jadi 3. Okey, dan merekod keputusan seperti jadual 7. Okey, so dia ni gambar rajah ni. Ini emitter. Okey, ini emitter. So awak tengok. Okey, so kalau dia tunjuk emitter ni adalah satu alat. Okey, bermaksud emitter ni dia berfungsi untuk menyukat arus. So emitter dia mesti disambung dalam bentuk bersiri. Okey, so bila dia ambil bacaan, dia dapati macam ni. Bila dia tambah 1 sel kering, bacaan emitter 0.3. Bila dia tambah 2 sel kering ataupun bateri, 1 kita panggil sel kering. Kalau lebih daripada 1, dia dah panggil bateri. Okey. So bila dia tambah 2 bateri, bermaksud dia jadi 0.35 bacaan emitter. Okey, bila dia bubuh 3, bacaan emitter akan jadi 0.42. Okey. So apa yang awak boleh nampak dekat sini sebenarnya? Okey, yang kita nampak adalah semakin banyak dia tambah sel kering, okey, yang kita nampak yang kita nampak. Jangan cerita yang tak nampak yang kita nampak. So semakin banyak kita tambah sel kering tadi, okey, kita tambah 1, 2, 3 tadi, maka bacaan emitter juga semakin besar. Ini yang kita nampak.
Daripada eksperimen ni, Anaki ni dia akan nampak macam tu. Semakin dia tambah banyak sel kering, semakin banyak arus yang bertambah. Semakin banyak arus yang bertambah. Apa bukti arus semakin banyak bertambah? Sebab bacaan emitter semakin tinggi. Mentol tu awak tengok dia ada mentol kat situ, mentol juga akan menyala dengan lebih terang. Ini perkaitan dia. Nanti saya cerita ke awak, perkaitan dia. Jadi berdasarkan jadual 7, mengapakah bacaan emitter berlainan apabila menggunakan bilangan sel kering yang berbeza? Nampak tak berbeza? Satu sel kering 0.3. Dua sel kering 0.35. 3 sel kering dia jadi 0.42. Maknanya semakin besar. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bacaan emitter itu menunjukkan peningkatan. Jadi tunjuk berdasarkan jadual 7, mengapakah bacaan emitter berlainan apabila menggunakan sel kering yang berbeza? Menggunakan bilangan sel kering yang berbeza. Ada 3 markah dekat sini, bermaksud ada 3 jawapan yang perlu awak yang perlu awak buat. Yang awak perlu bagi. Apa perkaitan dia sekarang ni? So 3 benda ni yang saya cerita kat awak, arus, voltan dan rintangan ni, ada seorang nama saintis, saintis namanya George Simon Ohm. George Simon Ohm ni dia buat perkaitan, dia buat perkaitan antara 3 benda ni. Dia buat perkaitan antara 3 benda ni. So daripada eksperimen yang dia buat, dia bagi tahu, dia bagi macam ni. Dia bagi satu perkaitan, V sama dengan IR. Yang kita bagi nama sebagai hukum Ohm. Yang kita bagi nama dia sebagai hukum Ohm. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Ohm's law. So Ohm ni kata bila voltan bertambah, maka arus juga bertambah. Ohm kata juga kalau rintangan bertambah, arus akan berkurangan. So dalam soalan ni, dalam soalan 7B ni dia kata Anaki ni dia tambah bilangan sel dry cell daripada 1. Satu dry cell bermaksud 1.5 volt. Dia tambah 1.5 volt, dia akan jadi 0.3 ampere bacaan emitter. Kalau 2 ni bermaksud 3.0 volt. Bacaan dia jadi 0.35. Kalau 3 ni bermaksud 4.5 volt. Nampak tak? So semakin tinggi voltan yang dia bagi, semakin tinggi arus yang dihasilkan. Jadi soalan dia tanya awak, mengapakah bacaan emitter berlainan apabila menggunakan bilangan sel kering yang berbeza? Dia tanya bacaan emitter. So awak kena bagi tahu pasal jarum emitter itu. Bacaan emitter bertambah apabila bilangan sel kering bertambah, maka arus yang mengalir akan bertambah. Bilangan sel kering mempengaruhi jumlah arus dalam liter, maka menyebabkan bacaan emitter berbeza. Sebab dia tanya awak apa? Kenapa bacaan emitter itu berbeza? Kenapa bacaan emitter berbeza? Pertama, kerana bilangan awak tambah bilangan sel kering. So bila awak tambah bilangan sel kering, maka bilangan arus dalam liter akan bertambah. Jadi maknanya kalau awak buang sel kering, bilangan arus akan berkurangan. Nilai arus tadi akan berkurangan. Itu beza dia. Soalan C pula. Anaki mendapati kecerahan cahaya mentol itu kelihatan malap apabila menggunakan satu sel kering sahaja berbanding dengan menggunakan 2 atau 3 sel kering. Dalam pada masa yang sama, masa dia guna satu sel kering, bacaan emitter 0.3 dan nyalaan mentol ni malap. Malah mentol ni malap. So bila dia tambah 2 sel kering 3.0 volt, bacaan emitter meningkat menjadi 0.35 dan dia nampak ia ni terang. Bila dia tambah lagi, bacaan emitter menjadi 0.42 dan ia ni menjadi sangat terang. Nampak dia nampak, Anaki nampak perbezaan pada mentol tadi. Daripada malap, bertambah menjadi sangat terang. Dia makin kuat, makin terang. So dia berkaitlah dengan soalan yang saya kata tadi ni. Berkait dengan yang ni juga. So maknanya bila makin banyak awak tambah voltan, bilangan arus makin bertambah. So bila bilangan arus bertambah, maka nyalaan mentol akan bertambah terang. Itu dia punya perkaitan. Ni perkaitan dia ni dekat sini ni.
yang saya dah explain dekat awal tadi. Yang ini yang kita katakan hukum Ohms ni. Ni. Okey, jadi dia tanya awak, terangkan. Ni dia kata, terangkan permainan itu dengan jawapan yang munasabah. Kenapa berlaku macam tu? Okey, nyalaan mentol menjadi lebih terang apabila bilangan sel kering bertambah. Kenapa? Kerana arus elektrik bertambah apabila bilangan sel kering bertambah. Itu jawapannya. Okey, maknanya makin terang. Kenapa dia terang? Kerana arus meningkat. Kenapa arus boleh meningkat? Kerana bilangan sel kering kita tambah. So, apa maksud dia? Bila bilangan sel kering kita tambah, bermaksud voltan juga telah menjadi besar. Okey, dalam kes ni ayat dia sebenarnya ni macam ni. Bila awak tambah sel kering, maksudnya voltan itu menjadi lebih tinggi. So, bila awak tambah voltan menjadi tinggi, maksud dia apa lagi? Maksud dia arus juga akan bertambah. So, bila arus bertambah, maksudnya apa? Mentol menyala dengan sangat terang. Itu perkaitan dia. Maknanya voltan bertambah, arus bertambah. Bila arus bertambah, mentol akan menyala dengan lebih terang. Itu dia punya perkaitan dia. Okey, last D. Okey, D. Seterusnya adaki menjalankan penyiasatan untuk mengukur voltan pula. Awak tengok. Bila dia sebut untuk mengukur voltan, awak tengok dia punya ni dah jadi V dah. Dekat gambar rajah ni dah jadi V. Tadi dia A dekat sini ni. Nah, ni yang saya bulat ni A. So dia sebut bila dia kata mengukur voltan je, dia dah gunakan voltmeter. Okey. Tengok sambungan dia macam mana. Ada beza kan? Nampak? Voltmeter dia sambung kat mentol macam ni dalam bentuk selari ni. Ni yang saya lukis kat awak. Ini voltmeter, ini bacaan ammeter. Dia sambung macam tu dah. Okey. Bacaan voltmeter adalah 1.5 apabila menggunakan satu sel kering. Okey. Ini straightforward lah ni. Okey. Mana kalau dia bubuh satu sel kering, bacaan dia adalah 1.5. Okey. Apakah yang akan berlaku kepada voltmeter apabila dua sel kering digunakan dalam penyiasatan ini? Maknanya daripada satu, dia tambah jadi satu lagi. Dia tambah satu lagi, jadi ada dua. So, apakah berlaku? Apakah berlaku kepada bacaan voltmeter? Dia nak tengok bacaan voltmeter. Okey. So, berapa bacaan voltmeter awak rasa? Berapa bacaan voltmeter awak rasa? Bateri ini 1.5 kalau satu. Kalau dua, just darab je lah. Okey, satu sel. Okey, satu sel kering. Okey, bersamaan dengan 1.5 volt. Okey, oleh sebab itu kalau 2 bermaksud 2 darab 1.5 volt sama dengan 3.0 volt. Ini jawapan dia. So ini jawapan awak. So berapa jawapan awak? Jawapan awak adalah 3.0 volt. Okey. Ada soalan. Okey, saya masukkan kehadiran awak. Saya masukkan kehadiran dekat chat, tolong isi. Okey. So kita hingga jumpa lagi. Assalamualaikum semua.